diucapkan pada dan juga kepada barisan ahli jawatan kuasa Tuan Raja Azmi dan juga rakan-rakan, tuan-tuan perempuan, tuan-tuan haji, perempuan hajah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, pada petang yang berbahagia ini kita sama-sama ya akan mengikuti meneruskan sesi pertama perasmiannya pada minggu lepas hari Khamis malam Jumaat, dan hari ini bukan minggu lepas, minggu sebelumnya, dan pada hari ini kita akan melihat kepada uh, pada siri yang kedua ya. Dan kalau sebelum ini dirancang pada hari Khamis tapi dianjakkan kepada hari Ahad, dan insya-Allah saya doakan bagi 3 bulan pertama ni kita istiqamah dengan hari Ahad petang 5.15 hingga pukul 6.45, dan insya-Allah kita ada 2 platform, ada 3 platform sebenarnya, satu di Zoom ya, satu lagi ialah di Facebook ya, Facebook Tadabbur Quran, dan juga di TFT, dan kita cross post ke beberapa tempat untuk kita sama-sama dapat berkongsi ya. Dan juga yang ketiganya di YouTube ya, di YouTube, dan nanti linknya mungkin boleh sebahagian daripada kita dah ada, nanti mungkin boleh AJK nanti boleh letakkan juga, manalah tahu kan ada yang nak tengok daripada YouTube ataupun Facebook ataupun daripada Zoom. Bezanya 3 ini ialah komen utama, kalau tuan-tuan nak tengok komen, sebahagian daripada tuan-tuan komen muncul ya, itu dekat Facebook ya, di Facebook dan di YouTube. Tapi di Facebook lah, type komen di Facebook. Kalau katakan nak bercakap terus direct dengan saya ya, kalau nak menjawab soalan ke, nak tanya soalan ke, lokasinya ialah di Zoom ya, di Zoom. Dan di YouTube lebih kurang macam Facebook juga ya. Komen-komen tuan-tuan tu kalau nak tanya soalan dalam bentuk komen, segan nak bertanya ke apa ke, yang itu kita akan tayangkan juga. Mungkin resolution mungkin sedikit berbeza di Facebook dan YouTube, dan kalau di Zoom ni tuan-tuan tengok satu gambar saya ni kan, dan kemudian nanti saya akan juga kongsikan slide yang saya akan gunakan bagi siri yang kedua. Baik. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Datin, kepada tuan-tuan perempuan sekalian yang bersama, dan minggu pertama, siri pertama sudah pun saya mula ya dengan surah Al-Fatihah sebahagiannya sahaja, dan kita berkenalan dengan format ya, dengan format iaitu kita menggunakan teknik tadabbur dengan soalan ya, tadabbur dengan soalan, di mana satu saya yang keluarkan soalan, yang keduanya saya merujuk kepada beberapa buku yang ada soalan, dan yang ketiganya tuan-tuan sendiri ada soalan ya. Tuan-tuan ada soalan tu kalau type di ruang komen ya, kalau sempat kita jawab, sempat saya menjawab dan tahulah jawapannya, saya jawablah kan. Kalau saya tak tahu jawapan, saya tak tahulah, mungkin kita boleh kaji bersama ataupun kita boleh extendkan lagi pertanyaan itu kepada ulama-ulama, ustaz-ustaz yang mengajar tadabbur Al-Quran. Baik. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya, dan insya-Allah kalau semua jelas suara, tuan-tuan tolong komenkan di ruang chatting tersebut. Suara jelas, visual pun jelas. Ya, tolong komenkan sikit dan beritahulah daripada mana ya. Daripada Shah Alam ke, daripada Bangi ke, Melaka ke, Singapura ke, ataupun mana-mana lokasi tuan-tuan. Senang sikit saya berkenalan pada pagi pula, pada petang ni insya-Allah. Okey, daripada Bukit Jelutong ya. Okey, silakan. Daripada Shah Alam. Okey. Ada daripada okey. Alhamdulillah.
daripada pelbagai lokasi yang ada. Saya ucapkan terima kasih daripada Bukit Antarabangsa, Gombak, Sungai Buloh, ya, Banting pun ada, Setia Alam, Segambut, Manjung, Perak pun ada. Daripada Teluk Intan. Okey, terima kasih semua ya yang memberi komen. Dan insya-Allah pada Bandar Tun Sisi On loud and clear. Okey. Daripada Langkawi pun ada ya, daripada Langkawi. Okey, terima kasih ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan memulakan kita masih lagi dalam surah Al-Fatihah ya. Kita masih daripada surah Al-Fatihah. Jadi saya akan share screen untuk tuan-tuan nampak sedikitlah ya. Saya akan kongsikan skrin dan kemudian kita akan sama-sama berbincang pada hari ini. Baik. Ini adalah daripada surah Al-Fatihah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sekejap ya, saya tuan nampak jelas ya. Okey. Kita baca sama-sama tapi tuan-tuan tak payah buka mic lah ya. Saya je yang baca. Tidak nanti bunyi macam-macam nanti. Tapi kita baca Al-Fatihah untuk sama-sama kita satu kita baca sebagaimana kita bincang sebelum ini, kita dapat pahala insya-Allah, moga-moga mendapat hasanah ya. Dan kemudian hasanah ini akan menghapuskan kesilapan-kesilapan kita. Itu kelebihan kita hadir majlis ilmu ataupun kita membaca Al-Quran. Kemudian kita akan tadabbur sebentar lagi. Kita harapkan tadabbur ini membekalkan barakah kepada kita, kebaikan yang banyak ya, insya-Allah. Baik. Kalau begitu kita baca sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, itulah surah Al-Fatihah yang telah pun kita baca sembahyang asar tadi dan juga kita baca berkali-kali, dan insya-Allah kita akan sama-sama melihat ya kepada apakah maksudnya ya. Secara ringkas maksudnya apa? Okey. Iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala pujian tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan. Engkau sahaja ya Allah yang kami sembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan padamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan orang yang engkau beri nikmat, yang telah engkau beri nikmat, bukan orang yang engkau murkai dan bukan pula orang yang tersesat. Jadi itulah surah Al-Fatihah yang kita akan beri fokus pada hari ini. Dan cadangan saya mungkin pada setiap perjumpaan kita akan cover sama ada setengah muka surat ataupun satu muka surat, bergantung ya. Kemungkinan kita akan ambil setengah muka surat, tapi kalau terlebih kita pergi kepada satu muka surat. Dan pada hari ini kita akan melihat kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya. Antara perkara yang penting yang kita nak beri perhatian pada hari ini ialah satu soalan ya. Satu soalan yang dah ada jawapan. Satu soalan yang dah ada jawapan. Dan apakah soalan tersebut? Soalan yang kita nak tanyakan pada hari ini iaitu apakah 4 dalil ya, 4 dalil pada awal surah Fatihah atas pujian hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini mana soalan yang saya sempat ambil lah ya, dan kita ambil panduan daripada pelbagai rujukan. Kalau contoh yang ini daripada Al-Alusi, salah satu daripada ulama ya yang bercerita, dan dia menyatakan apa? Kalau kita tengok pernyataan Al-Alusi ni, wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian memuji dan memuliakan kesempurnaan zatku dan sifatku, maka pujilah ku, sesungguhnya aku ialah Allah. Ya. Itu yang pertama kan? Aku ialah Allah, pasal kita cakap apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama.
sekiranya, ataupun itu bismillahirrahmanirrahim ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kalian memuliakanku untuk kebaikan dan pendidikan dan nikmat-nikmat pemberian, maka sesungguhnya akulah Tuhan sekalian alam. Ya, mula-mula alhamdulillah, alhamdulillah, kemudian sambung dengan Rabbil alamin. Kalau kita nak cakap bahawa kita ini memuliakan Allah kerana banyak kebaikan yang kita dah terima, walaupun sekarang ni kes dah beberapa belas ribu pandemik, ya, tapi kita tetap juga kita fokus kepada apa? Kepada kebaikan Allah, Allah tarbiyah kita. Sebenarnya kita ni dalam fasa tarbiyah, kan? Pendidikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buktinya apa? Kita tengah belajar ni, kan? Rasanya saya mungkin tak berapa berjumpa dengan tuan-tuan sekalian kalau bukan kerana pandemik yang ada. Okey, sekejap ya. Okey. Saya kena ni kejap. Baik. Jadi itu yang kedua, ya, yang kedua. Dan sekiranya, okey, kita ada nikmat-nikmat kan, banyak nikmat-nikmat yang kita terima. Dan sekiranya kalian membesarkanku untuk sebuah pengharapan dan cita-cita pada masa akan datang, maka sesungguhnya aku Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, ini menarik ni. Imam Al-Alusi menyatakan jawapan ini. Ya, kalau tuan-tuan baca tafsir, banyaklah tafsir kan, tapi kita ambil sedikit demi sedikit agar Fatihah ini kita bagikan perspektif. Oh, rupanya ini yang kita sedang bincang. Kemudian sekiranya kalian memuliakanku kerana ketakutan, ya, kerana sesungguhnya, maka sesungguhnya aku ialah Malikiyaumiddin. Jadi kita tengok kat sini, mula-mula apa? Kita bercakap tentang puji Allah, maka aku ialah Allah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Kemudian kalau kita kata, ya Allah, engkau ni memang baik, jaga, membesarkan, mendidik, ya. Sebenarnya dia dekat perkataan apa? Rabb. Rabb itu membawa pada perkataan to grow, to nurture, ya, to educate. Tarbiyah, tarbiyah, ya. Kalau tuan-tuan pernah dengar perkataan tarbiyah, itu maksud bahasa Melayunya pendidikan. Allah yang memberi modul pendidikan terbaik kepada kita. Tuan-tuan setuju kan? Bahawa kita diberi pendidikan. Okey, ada suara tu kan. Okey, baik. Jadi poinnya ialah pendidikan daripada Allah ni, modulnya ini adalah amat-amat istimewa. Jadi kita kata Rabbul Alamin. Ya, Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ada dua bahagian kat situ. Kemudian yang ketiganya ialah kalau kita membesarkan, ada harapan. Kadang-kadang kita dalam keadaan sekarang ini tuan-tuan, ya, ada sanak saudara kita, ada rakan kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Taala dengan COVID-19 ini asbabnya. Kadang-kadang bagi sebahagian dengan dengar berita Delta sudah sampai kan. Ada harapan lagi ke? Kan, ada harapan lagi ke? Tapi sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan, segala pujian bagi Allah, ataupun Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita dah bincang Ar-Rahman ini kepada seluruh manusia, ya, kepada kuda ke, kepada gajah ke, itulah yang kita kongsikan satu rahmat daripada Ar-Rahman. Dan Ar-Rahim itu adalah rahmat 99 lagi yang Allah reserve sampai ke akhirat nanti. 99. Kalau katakan ada yang kata ada harapan ke di dunia ini, ada harapan. Tetapi lebih lagi harapan itu kalau kita ini mendapat pendidikan daripada Rabbul Alamin, kita ikut tarbiyah daripada Allah. Kalau ada sanak saudara kita, kawan-kawan kita yang dipanggil oleh Allah, jangan putus harap. Ar-Rahman Ar-Rahim kita baca berkali-kali itu, jangan putus harap. Pasal apa? Harapan yang paling besar tuan-tuan nak dapat nikmat kuasa 1 ke nikmat kuasa 99? Cuba jawab dekat kawasan komen tu. Kita nak nikmat kuasa 1 ke nikmat kuasa 99? Kalau katakan siapa yang belajar matematik kan, kuasa 1 kalau katakan nikmat tu kita letak nombor 3, 2 lah, 2. 2 kuasa 1 sama dengan 2. Kan? Tapi 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 99, subhanallah, kan? Tak terkira. Itu baru 2. Kalau katakan kita kata makan durian, contohlah kan, siapa yang suka durian, yang tak suka tu tak apalah kan. Ataupun kata siapa yang dia dapat nikmat, dia kata bukan 2, nilainya 10. Kan? Nikmat sangat. 10 kuasa 2, 100. 10 kuasa 3, 1000. 10 kuasa 7, dah mudah. Berapa lagi kan? 10 kuasa 99, subhanallah.
Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kalau ada berita tentang kepergian, kita memang membimbang, kita memang nakkan Allah bantu, ya Allah, tolong ya Allah. Tapi di sini harapan kita ada, tapi jangan putus harap. Ya, kalau ada di kalangan tuan-tuan ada ayah mertua, sanak saudara yang pergi, ya Allah rahmatilah mereka ya Allah. Kan itu doa dia kan? Ya Allah ampunilah mereka, ampunilah dia dan rahmatilah mereka. Dapat rahmat puasa 99, insya-Allah kita akan pergi ke syurga bersama-sama dengan semua orang yang telah pergi dan kita pun akan menyusul pergi. Tuan ya. Jadi ia mempositifkan kita dalam keadaan COVID-19 berapa belas ribu yang berlaku. Pasal apa? Pasal Imam Al-Alusi menyatakan tentang pengharapan dan cita-cita pada masa akan datang. Short term, mid term, long term. Baik. Dan kalau kita rasa macam takutlah, alamak takutlah kan. Pasal saya ni banyak kesilapan, ya banyak kekurangan. Betul lah, itu layak bagi Allah yang raja sekalian alam. Raja sekalian alam. Ya. Jadi ini adalah soalan pertama. Apakah dalil 4 sifat pada awal surah Fatihah atas pujian hanya layak bagi Allah SWT? Tuan-tuan dapat sesuatu? Kalau dapat sesuatu, tandakan best ke di tempat masing-masing ataupun tunjukkan Alhamdulillah. Ya, tuliskan di ruang komen tersebut. Sebelum kita nak berpindah kepada soalan seterusnya untuk kita tadabbur. Ya, biasanya tadabbur saya kan ke My Quran Time saya terus je kan. Lepas tu pas kepada Ustaz Tirmizi. Kali ini tak ada Ustaz Tirmizi, saya dah baca tadi. Ya, kita dah dapat sesuatu, kita nak move lagi kepada soalan seterusnya. Okay? Baik, Alhamdulillah ramai yang dah dapat sesuatu di situ. Kita bergerak. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya, dalam Fatihah ada 2 cara. Dalam Al-Fatihah ada 2 cara untuk dikabulkan doa. Apakah dua-dua cara itu? Ya, ada soalan, ada jawapan. Senang kan? Senang. Tuan-tuan tak payah nak fikir sangat. Kita belajar dulu daripada ulama-ulama yang ada ni. Saya cuba jelaskan sedikit, kemudian kita masukkan juga tadabbur lain. Ya, pasal tadabbur sebagaimana kita dah bincang, tadabbur dengan tafsir 2 perkara berbeza. Tetapi kalau kita mengambil tafsiran daripada ulama, ya, dan kemudian kita tadabburkan, kan kita tadi kan kita baca dah ulama tu cakap tafsirnya apa, kemudian kita cuba ambil pelajaran untuk kita zaman ini, itulah tadabbur tazakur. Tadabbur itu kita cuba fahami message. Ulama-ulama ni banyak ilmunya, ya. Jadi kita ambil message tersebut. Kalau katakan tuan-tuan ada yang kata saya tak pandai baca tafsir kan, macam mana saya nak tadabbur? Kita baca terjemahan pun okey. Baca terjemahan, tanya apa message. Kalau kita dapat, okey, apa pelajaran? Apa message? Apa pelajaran? Dan kalau katakan message tu tak faham, datanglah program tadabbur mingguan. Datanglah program My Quran Time. Datanglah ke mana-mana ustaz yang membuat program, ustazah ke yang buat program tadabbur ini untuk kita faham message-nya. Paling kurang 1 ayat 1 kali kita belajar tadabbur. Tuan-tuan ya. Kita azam macam tu. Azam kalau boleh minimum 1 ayat 1 tadabbur. Maksudnya sepanjang Quran ini sempat kita khatam. Ya, masya-Allah ya. Dan kalau tak habis tu kita doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu soalan seterusnya. Dalam Fatihah ada 2 cara untuk dikabulkan doa. Apakah 2 cara tersebut? Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan, ya, tawassul kepada Allah, ya, dengan nama-nama dan sifatnya, dan tawassul kepada Allah dengan ibadah kepadanya. Apa maksud tawassul ni? Tawassul ini ialah kita dengan kita mengharapkan bantuan Allah dengan apa? Dengan wasilah, dengan platform yang diberikan. Ada 2 platform. Ada 2 platform, kalau boleh guna dua-dua, paling kurang salah satu janganlah kita tak guna. Ya, dua-dua ini. Dia sebagai apa? Macam springboard. Dia melonjakkan lagi kita, springboard ni macam Olimpik lah pula kan. Okay? Dia melonjakkan lagi doa kita dikabulkan. Ya, kalau tuan-tuan nak ada banyak perkara yang ingin dicapai, 2 syarat ini. Yang pertama apa? Tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Yang kita belajar tadi. Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kan itu sifat dan nama-nama Allah. Nama Allah, Allah itu nama, kan? Sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang menguasai hari pembalasan. So semua nama-nama Allah ini kita boleh jadikan sebagai platform. Sebabnya kalau kita nak doa, kita cakap Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Wahhab, kan? Kemudian kita
beritahu apa yang kita nak. Ataupun kita beritahu, ya Allah aku ni lemah, ya Allah aku harapkan ni, di hujung tu ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, bergantung kepada apa yang kita minta. Itu sebabnya dalam Quran diajarkan doa. Contohnya apa? Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kat awal tu Rabbana hab lana. Itu dah menunjukkan bahawa Allah, tolonglah ya Allah. Pasal sifat Allah itu Al-Wahhab. Ataupun kalau kita tengok dalam doa surah Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kan? Ya Allah, kurniakanlah daripada sisimu rahmah. Kan? Ataupun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada perkataan wahhab kat situ. Jadi Allah dah ajarkan dalam Al-Quran, doa disertakan dengan nama dan sifat Allah. Itu yang pertama. Yang kita dah belajar. Kita dah bercakap pun dalam Fatihah kita. Baik. Yang kedua, tawassul dengan ibadah kepadanya. Ibadah. Tuan-tuan sekarang sedang beribadah kan? Dengan air sembahyangnya, ambil Quran, belajar sekarang. Ini ibadah. Kita beribadah dengan kita masak untuk keluarga kita, kita kemas rumah, kita apa lagi? Kita berzikir, solat, kita tolong orang, infak pada hari ini. Ya, tuan-tuan dah buat kan? Ya, sama Quran, solat dan infak, 3 perkara ni 3 serangkai untuk tidak rugi. Ya. Kalau belum, hari ini masih ada lagi, Allah beri nafas, kena check balik 3 perkara ini. Baik, jadi yang kedua ini iaitu tawassul dengan beribadah kepadanya. Ya, kedua-dua cara ini wajib disertai dengan doa dan ia akan mengkabulkan doa. Ya. Satu, kita kena minta kepada Allah agar kita dapat berdoa dengan nama Allah dan juga dengan ibadah, kan? Dan dengan kita makin banyak berdoa, ya, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepadaku ya Allah pengharapan ini. Aku berdoa padamu ya Allah, aku beribadah padamu ya Allah, harap-harapnya engkau terima, memudahkan urusanku sebagai tanda takwa, engkau keluarkanlah aku, kami semua daripada kepayahan yang ada. 2, tawassul itu. Sebabnya pada zaman Nabi kan ada hadis kan, bila ada 3 orang terperangkap dalam satu hadis, 3 orang perangkap dalam gua, maka mereka seorang ni dia bertawassul dengan perkara amal ibadahnya, ya. Kerana salah seorang tu menjaga mak ayahnya, seorang lagi menjauhi daripada perkara keji, maka dengan sebab itu terbuka, ya, terbuka, dikabulkan Allah, terbuka pintu gua tersebut. Ya, itu sebabnya 2, ya. Satu dengan nama Allah yang Asmaul Husna, dan yang keduanya dengan ibadah yang kita baca dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami beribadah. Sebelum tu kan kita puji Allah, maka kalau kita minta tolong, iyyaka nasta'in, ya Allah tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, kan? Allah akan kabulkan. Baik. Itu adalah soalan yang kedua. Boleh tuan-tuan ya? Setakat ni okey? Baik. Kalau okey, letak okey dekat ruang komen tersebut. Okey. Kita tak pergi laju. Ini sesi kedua ni kita tak pergi laju. Okey, kita dapat 3 okeynya, kita jalan lah tu. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita nak pergi pada soalan ketiga. Memohon pertolongan merupakan satu cabang dari pelbagai cabang ibadah. Maka mengapa Allah menyebutnya satu sahaja selepas menyebut ibadah yang sebenarnya bertujuan untuk mendapat pertolongan atau sebagainya? Dia soalan itu dia pasal kita ambil direct translation je daripada kitab bahasa Arab, ya. Tapi apa maksud soalan ni? Nak faham juga soalan ni kan. Mohon pertolongan, kan banyak kita nak mohon pertolongan. Kita nak rezeki lah, kita nak apa, anak comel lah, anak soleh, nak jauh daripada COVID-19, apa lagi, banyak pertolongan kan. Jadi memohon pertolongan merupakan satu cabang dari pelbagai cabang ibadah, tapi mengapa Allah menyebut satu sahaja, kan? Sekali je, iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka nasta'in. Sekali je kan. Kita mohon, ya Allah padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi As-Sa'di ni salah seorang ulama tafsir juga, sekiranya dia tidak memohon pertolongan Allah, tidak akan dapat untuknya apa yang dia mahukan dari segi perbuatan yang disuruh dan menjauhi segala kemungkaran, ya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita tidak mohon pertolongan daripada Allah, seseorang itu dia tidak akan dapat apa
sahaja dalam dunia ini, sama ada untuk dia beribadah, buat apa yang Allah suruh, ataupun meninggalkan apa yang Allah larang. Ya. Jadi ceritanya apa? Ia kena nasta'in ini, walaupun pendek je, ia kena nasta'in, di situ terkumpul segala-galanya. Dan puncak pada segala-galanya apa? Ada orang kata puncaknya pasal dia nak kereta besar. Ada puncak saya nak doa ni pasal saya nak jadi jutawan. Kalau puncaknya ialah kerana saya nak apa? Saya nak bercuti contohnya. Tapi puncak kepada segala-galanya tuan-tuan ialah takwa. Dan takwa itu disimpulkan dengan perkataan apa? Melaksanakan segala perbuatan yang disuruh, menjauhi segala kemungkaran. Itu adalah puncak kepada pertolongan daripada Allah SWT. Buktinya apa? Kita dapat baca Quran sekarang, tuan-tuan. Ya, kita dapat baca Quran sekarang. Kita belajar Al-Quran, kita memahami hidayah daripada Allah sehingga kita dapat buat baik ini. Ini sebenarnya pertolongan daripada Allah. Kan? Bukan mudah kan nak kita duduk, kita dapat mendengar. Ya, kalau Allah tak tolong kita, tiba-tiba je kita terus tertidur. Contohnya. Kita punya tangan contohnya. Ini pertolongan daripada Allah. Kalau Allah tak tolong apa jadi? Kita nak type dekat skrin tu pun tak mampu dah. Contoh mungkin ada pengalaman kan, kalau sakit kat tangan ke lenguh belakang pun dah kita dah rasa tak selesa dah nak dengar ceramah ni pun, alamak ustaz ni pula panjang contohnya kan. Kerana apa? Kerana bila tuan-tuan dapat peluang pada hari ini untuk buat apa yang Allah suruh, maksudnya belajar Al-Quran sekarang ini, itu adalah pertolongan daripada Allah SWT. Jadi Allah simpulkan dengan satu perkataan saja. Allah ajar kita, wa iyyaka nasta'in. Tak payah nak panjang-panjang dia punya permohonannya, ya. Dan di situ kita diberikan, ya, diberikan mana yang kita perlu. Soalan. Ini soalan dalam soalannya. Kita perlukan apa yang kita perlu ke, ataupun kita perlukan apa yang kita hendak? Ya. Kita berdoa. Kita nak Allah kabulkan apa yang kita perlu ataupun apa yang kita hendak? Soalan ulang. Tuan-tuan boleh jawab dalam ruang tu. Kita nak, kalau kita doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita nak Allah jawab apa yang kita perlu ke, apa yang kita hendak? Cuba tuan-tuan jawab dekat ruang komen tu. Okey, Khaniza jawab perlu, Umi Aida kata perlu, Siti Amalina jawab perlu, okey, Tuan Raja kata perlu. Okey. Okey. Kita jawabnya perlu kan, tapi kadang-kadang biasalah tuan-tuan ya, kadang-kadang ya Allah, nak juga kan. Dan bila cakap antara perlu dengan hendak ni besar tuan-tuan ya kesannya. Kesannya apa? Kalau hendak, saya nak makan durian. Contohlah kan. Okay, contoh. Tapi ini bukan, tak ada kaitan dengan yang bercakap. Ya. Kata, ini contoh saja. Saya hendak makan durian. Tetapi, kita cuba, tak dapat juga. Maksudnya, Allah jawab apa yang kita perlu. Kan? Bolehlah usaha lagi kan. Usaha. Tetapi Allah jawab, tak boleh juga. Pasal apa? Pasal sebenarnya, kita bercakap tentang Allah akan beri apa yang kita perlu, bukan apa yang kita hendakkan. Ya. Tapi ada masa tuan-tuan ya, Allah jawab apa yang kita hendak. Ya. Jadi bila Allah jawab apa yang kita hendak, jangan pula kita kata, oh Allah telah memuliakan saya. Allah sedang mengkabulkan doa saya, maksudnya saya ni dimuliakan oleh Allah. Jangan rasa begitu tuan-tuan ya. Allah jawab dengan Allah muliakan, dua perkara berbeza. Allah jawab doa kita dengan Allah muliakan kita, dua perkara berbeza. Buktinya apa? Buktinya ialah iblis. Iblis dia minta ditangguhkan siksaan ataupun hukuman pada dia. Kan? Dia minta, ya Allah, Tuhan, tangguhkanlah aku nak menggoda anak Adam. Dikabulkan. Kan? Itu sebabnya sampai sekarang ada iblis, ada syaitan. Jadi adakah iblis itu mulia? Tidak. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, bila kita mohon itu kerana kita hamba, kalau kita dapat, kita kena ingat itu nikmat daripada Allah, jadi kita kena gunakan agar terus mendapat rahmat. Ada dua perkataan yang berbeza kat situ, nikmat dengan rahmat. Apa bezanya? Apa beza antara nikmat dengan rahmat? Kali ini kita buka kepada ruang suara lah kan, di mana? Di Zoom. Kalau ada siapa nak menjawab menggunakan lisan, apa beza di antara nikmat dengan rahmat? Ada tak siapa-siapa nak menjawab? Boleh. Silakan.
apa nikmat ni dia tak sama dengan rahmat. Kalau dapat nikmat dia macam ada nikmat yang baik, ada nikmat yang tak baik. Tapi kalau rahmat ni dia memang benda yang baik. Maksudnya memang satu benda yang positif lah maksudnya. Okey. Jadi itu sebabnya kita kalau dapat nikmat tidak semestinya mendapat rahmat. Tapi kalau kita dapat rahmat, insya-Allah kita dapat nikmat. Contohlah ya, ada orang dapat nikmat. Nikmatnya apa? Dia ada rumah besar. Dia ada kereta besar contohnya. Dia dapat nikmat. Tapi kalau dia gunakan, kalau digunakan nikmat dan nikmat yang dia ada tu untuk dia menyebabkan dia duduk kat rumah, dia tak nak sembahyang, ya. Dia tidak mau baca Quran, pasal relax kan, aircon kat rumah, ya. Dan dia kata tak payahlah susah-susah nak baca Quran lebih-lebih pula. Dah lah tu, dah. Kan? Itu maksudnya nikmat yang ada itu tidak menjemput rahmat Allah. Pasal memanglah rumah itu daripada Allah, kan? Tetapi kalau katakan digunakan rumah yang bagus, internet yang bagus, digunakan untuk belajar mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dia menggunakan nikmat untuk menjemput rahmat Allah. Awal sekali Al-Fatihah ini kita bercakap tentang rahmat Allah. Kemudian di hujung itu baru cakap tentang nikmat Allah. Perasan tak tuan-tuan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau beri nikmat. Bukan yang dimurkai, bukan disesatkan. Pasal apa? Pasal kita nak nikmat juga. Kita nak nikmat. Tetapi kita mula-mula dahulu kita sedar bahawa kita nak rahmat dulu. Nak rahmat dan nikmat. Kita nak rahmat dan nikmat. Pasal dengan rahmat, insya-Allah dapat nikmat. Tapi kalau dapat nikmat, tak semestinya dapat rahmat. Boleh beza Boleh beza Fir'aun dapat nikmat ke dapat rahmat? Cuba typekan di ruang komen tu. Fir'aun, dia dapat nikmat ke dapat rahmat? Dapat nikmat. Dia ada rumah besar, dia ada kuasa, kan? Jadi itu adalah panduan untuk kita bezakan dalam hidup kita ni. Kalau dapat nikmat, kita mohon Allah beri kepada kita rahmat. Kalau kita doa kepada kawan-kawan kita yang sudah pergi meninggal dunia, kita mohon keampunan dan nikmat ke keampunan dan rahmat? Cuba jawab di ruang komen tu. Keampunan dan nikmat ke keampunan dan rahmat dalam doa? Kita bila kita cakap Allahumma fir lahu warhamhu. Rahmat. Kita tak mintakan untuk dia dapat nikmat. Pasal nikmat ini tuan-tuan, dia boleh jadi dekat dengan rahmat ataupun nikmat itu boleh menjadi laknat. Dua. Rahmat ataupun laknat. Contohnya lah, orang dapat gaji, kan? Dia dapat gaji, dia dapat duit, kan? Nikmat ke rahmat? Dapat nikmat. Tapi kalau digunakan untuk kebaikan, rahmat. Tapi kalau dia tak gunakan untuk kebaikan, mendekati Allah, itu sebenarnya dilaknat. Apatah lagi kalau dia dapat duit rasuah. Itu nikmat ke tak nikmat? Nikmat bagi dia. Banyak duit ni. Tapi rahmat? Tidak rahmat. Ya. Baik. Jadi itu adalah sedikit untuk kita fahami. Okey. Jadi kalau begitu, tuan-tuan, kita nak bergerak kepada seterusnya. Sekejap ya. Okey. Jadi kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Dalam surah Al-Fatihah kita ada baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami beribadah, ya, menghambakan diri, padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi soalannya, mengapa kita perlu meletakkan niat ibadah semata-mata kerana Allah? Dekat mana kita belajar? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, bukannya na'budu iyyaka. Kalau na'budu iyyaka, kami beribadah hanya untukmu ya Allah. Tapi iyyaka na'budu, padamu ya Allah semata-mata kami beribadah. Betapa pentingnya Allah berbandingkan kita. Itu susunan yang penting, ya. Berbanding kita beribadah dengan Allah ini yang esa, mana yang lebih penting? Allah yang esa. Of course lah, kan. Tak ada kita pun tak apa. Tak penting pun kita, kan. Yang pentingnya adalah Allah yang hebat, Allah yang esa. Baik, itu dari segi tarkib susunannya. Tetapi mengapa kita perlu meletakkan niat ibadah semata-mata kerana Allah? Imam Al-Alusi menyatakan ibadah merupakan paling tinggi darjat dalam khudu', kerendahan diri, dan tidak boleh dari segi syarak,
dan tidak berakal membuat ibadah tanpa kerana Allah, kerana sesungguhnya ia diperlukan untuk merasakan kewujudannya, untuk mengagungkan setiap nikmat dalam kehidupan dan kewujudan. Ya, bahasa dia macam ni sikitlah Ustaz ya, tuan-tuan ya, pasal dia terjemahan. Tetapi poin ni apa? Ibadah merupakan paling tinggi dalam kehambaan kita. Ya, kita buat ibadah sembahyang, kita baca Quran, kita bekerja sebagainya, itu adalah puncak, ya. Dan ia syaratnya mesti mengikut syarak, ya, dan mestilah dibuat kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak boleh dibuat kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal kita ini hamba kepada Allah. Kita bukan hamba duit, kita bukan hamba kepada manusia. Itu sebabnya dalam surah Ali Imran Allah menegur kepada Allah menegur pada Nabi, tapi sebenarnya pada tokoh-tokoh agama terutamanya, jangan menghambakan orang-orang yang mereka pimpin. Dalam surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat yang ke-59 kalau tak silap ya, saya cuba cek kejap. Ini penting untuk kita mengingatkan, jangan sampai kita ni belajar agama tetapi ataupun kita bersama dengan ustaz ke dengan tokoh-tokoh, tapi rupanya kita ini tersasar, ya, kita tak nak jadi begitu. Okey, sekejap Okey, ayat 79 ya. Ayat 79, iaitu tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku. Jadilah, kau ikut cakap aku. Kau mesti jadikan aku ini sebagai idola. Jangan persoalkan kebenaranku. Ada. Kita kena persoalkan kebenaran, ya, pada manusia. Pasal apa? Pasal poin ni ialah apa? Jangan jadikan pengikut kita sebagai hamba. Itu kalau orang yang inilah yang tokoh tu. Tapi dalam masa yang sama kita pun jangan menghambakan diri kita kepada apa? Kepada tokoh tersebut. Kalau betul kita ikut, tak betul kita tak ikut. Kita bukannya benci orang, kita benci kepada kebatilan kalau ada kebatilan yang berlaku. Itu disiplin penting dalam iyyaka na'budu. Jika tidak, apa, ada orang yang dia menjadi hamba kan kepada manusia. Orang ni cakap okey A, B, B. Orang tu cakap masuk lubang buaya pun dia masuk lubang buaya. Mulut buaya, mulut buaya. Kan? Buat salah. Pasal apa? Pasal dia mengambil manusia sebagai sumber hukum. Ini yang berlaku dalam agama Kristian. Ya, dia mengambil father ke ataupun apa, dia ada istilahnya taubat dia lah. Taubat ni yang kena bayar duit tu kan. Ya. Pasal apa? Pasal dia rasakan bahawa kalau nak minta ampun kena melalui manusia. Ya. Siap ada Jesus lagi, Isa sebagai wakil. Itu kefahaman yang sungsang. Tapi dalam agama kita direct. Ya. Kita menghormati pada guru, kita menghormati kepada orang yang ustaz ke ataupun tokoh-tokoh agama. Tetapi kita tidak menuhankan. Tidak menuhankan. Apa buktinya? Yang inilah ayatnya, iyyaka na'budu, yang dinyatakan oleh Imam Al-Alusi memberi komentar tentang surah Al-Fatihah ini. Baik. Soalan ketiga selesai. Tuan-tuan boleh ikut setakat ini. Kalau siapa yang boleh ikut, typekan dapat. Okey. Ada soalan ya? Boleh ya? Okey, dah dapat ya. Okey, jadi ada soalan dekat atas online ini. Ada beza tak mencari redha Allah, mencari keampunan dan rahmat Allah? Ada beza, ya. Pasal perkataannya berbeza kan. Kalau dalam surah Al-Fajr itu kita bercakap tentang radiyatim mardiyah kan, tentang ataupun dalam surah Al-Duha itu apa istilahnya, ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ya, yang kamu redha. Ataupun dalam surah Al-Baqarah ayat 265 bercakap tentang orang yang infak kerana mencari mardatillah, okey, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu redha. Kemudian keampunan dan juga rahmat. Apa beza? Kita ambil dulu tiga istilah ni ya sebelum kita pergi pada soalan yang seterusnya. Bila bercakap tentang redha, maksudnya apa? Kita membuat apa yang Allah suka berbanding dengan apa yang kita suka. Subhanallah, kan? Ya. Itu mencabar kan? Pasal apa? Kita suka ni macam-macam. Tetapi apa yang Allah suka itu apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita mencari redha Allah, kita dah menyerahkan kesukaan kita ikut kesukaan Allah. Ya, kesukaan Allah tu melangkau daripada apa yang kita suka.
Apa yang kita suka? Kalau saya suka tidur, contohnya lah kan. Maksudnya, ialah kena kurang tidur nak mencari redha Allah kan. Jadi itu satu proses ya. Kalau kita tahu ni bukanlah terus besok kita tak tidur, ke malam ni terus tak tidur kan, bukan. Maksudnya kita kena bangun awal, dan kalau kita ni memang liat nak bangun, kita doa pada Allah untuk kita dapat sedikit demi sedikit ya, untuk kita improve agar Allah redha dengan cara hidup kita. Itu redha. Baik. Yang kedua apa tadi? Dua tadi perkataannya ialah keampunan. Keampunan dan rahmat Allah. Tuan-tuan biasa tak dengar perkataan Ghafurur Rahim? Ghafurur Rahim kan? Kalau Allah ampunkan, pasti Allah sayang kita. Kalau Allah ampunkan kita, pasti Allah sayang kita. Kalau Allah tak ampunkan kita, maka kita dipersoalkan Allah sayang ke tak sayang. Kalau di rumah itu, kalau mak dah maafkan, ampunkan anak dia, dia sayang ya, dia sayang pada anak dia, dia masakkan yang terbaik ataupun dia beli hadiah. Pasal apa? Pasal dia dah ampunkan. Tapi kalau dalam hati tu masih lagi bergerutu ya, kan? Kalau katakan pasangan ke kawan ke kan, kalau kita ada dalam hati tu ada masalah, kita sayang tak kawan tu? Tak sayang. Nak bagi hadiah? Tak adanya. Birthday kita malas nak wish pun. Pasal apa? Pasal kita tidak ampunkan lagi. Ya, tapi bezanya kasih sayang manusia dengan kasih sayang Allah itu bezalah. Kasih sayang manusia ni bila dia dah buat silap, kita ampunkan, dalam hati tu kadang-kadang berbaki-baki lagi. Kan? Menyebabkan kasih sayang kita tu dulu 100, kan? Bila dia dah buat silap, kita ampunkan, tapi pasti teringat-ingat lagi, dia jadi 99. Beza dengan Allah SWT. Allah bila dah ampunkan kita, tuan-tuan, sebelum ni Allah suka kita kan, Allah sayang kita, kita buat silap, Allah ampun. Lepas itu Allah cakap apa? Rahman ke Rahim? Rahim. Kan? Maksudnya apa? Maksudnya Allah kembali sayang kita macam kita sebelum buat dosa. Subhanallah. Kan menarik tu kan? Bila kita banyak Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, yang ketika antara dua sujud itu, bila kita kata Rabbighfirli dengan penuh perhatian kepada Allah SWT, ya Allah ampunkan aku, pasal setiap hari kita ada dosa je tuan-tuan, kan? Dia istighfar ini bukan sekadar dosa, tetapi juga kurang buat yang terbaik. Ya, macam Nabi tak ada dosa, tapi Nabi tetap istighfar. Pasal apa? Pasal Nabi memikirkan, ya Allah, aku ni belum buat yang terbaik untuk berdakwah. Sepatutnya kena berusaha keras lagi. Ya, itu sebabnya Nabi ni dia stres kalau dia tidak berdakwah. Ada orang stres kalau kena berdakwah kan? Nak cakap dengan orang, alamak stres. Nabi ni stres kalau tidak pergi keluar berdakwah. Pasal apa? Pasal kalau dia tak ajak orang ke arah syurga di dunia ini, bila lagi? Selain daripada beliau bertugas sebagai seorang Rasul, dan kita kalau nak dekat dengan Nabi, kita pun kena ada attitude, sikap itu. Baik. Jadi itu adalah keampunan dan rahmat. Bila kita dapat keampunan ini pasal kita ada buat silap. Rahmat ini pasal nak harapkan amalan kita untuk kita masuk syurga. No way, man. Kan? Nak harapkan kalau berdasarkan kebaikan kita, baru kita boleh bernafas dengan baik, dapat rezeki yang baik. Memang kita tak dapat. Hanya dengan kasih sayang Allah sahajalah yang menyebabkan kita ini dapat macam-macam di dunia. Apatah lagi kalau di akhirat nanti kita nak dapat syurga, bukan dengan amalan kita. Tapi perlulah kita usahakan kan. Kenalah kalau anak tu dia cubalah buat jadi yang terbaik. Tak boleh pula dia pergi pelempang mak dia. Lepas tu mak kan sayang. Tak adalah boleh buat gitu kan. Maksudnya dia buat mana yang termampu sebaik mungkin. Tapi kasih sayang mak itulah yang menyebabkan dia dimaafkan dan akhirnya dia dapat belanja kan, mak dia bagi hadiah ya. Tetapi bagi Allah melangkau maksudnya walillahil mathalul a'la. Kita tak boleh nak comparekan Allah dengan manusia, tapi contoh itu untuk menunjukkan bahawa bila kita dapat rahmat Allah, kita dimudahkan urusan dalam dunia ini ya. Ada kepayahan tapi Allah mudahkan. Bila dapat kasih sayang Allah, kita dimudahkan perjalanan ke syurga nanti. Hisab jadi ringan. Hisab ini bahasa sekarang audit. Kan? Tuan-tuan mungkin ingat hisab ni apa ni kan? Hisab ini kira-kira audit. Macam mana nak tahu kita takut ke tak takut kena audit? Contohnya lah, kalau tuan-tuan terlibat dengan NGO, contoh sekarang ni isu NGO kan. NGO nanti kena tanya, awak punya duit yang dapat banyak-banyak awak belanja ni, awak dapat daripada mana? Tanya soalan itu saja, ada orang yang dia dah bersedia dah ada audit trail, semua dah ada. Ada orang yang kan, dia memang mendebarkan.
Di dunia lagi kita dah tahu dah. Ya. Di dunia lagi dah tahu, apatah lagi di akhirat. Di dunia ini kita bolehlah padam-padam bukti apa sebagainya kalau berjaya lah kan. Tapi di akhirat no way. Ya, tuan-tuan yang accountant, tuan raja yang berpengalaman dalam bahagian CEO, COO, CFO ya, sudah tentu faham tentang betapa finance ya ataupun accountancy, account dan dia punya account apa istilahnya audit trail dan sebagainya ini perkara yang memang menakutkan ya di dunia lagi, apatah lagi bila sampai ke akhirat. Jadi harap membantu ya kepada siapa bertanya tadi, daripada yang bertanya tadilah ya, saya tak sempat. Baik. Soalan seterusnya. Okey, baik. Saya suka soalan ini. Kalau saya dapat jawab ya. Kalau tak, saya kata tak tahu, kemudian kita move on. Baik, soalannya. Ya. Okey. Kalau kita mendapat redha Allah, bukankah lebih mudah beroleh keampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Betul? Betul? Kalau kita mendapat redha Allah, maka kita mudah mendapat keampunan dan rahmat. Tapi, macam mana nak dapat redha Allah? Kita kena ikut dulu cakap Allah. Kan? Macam mana nak ikut cakap Allah? Kenalah faham apa Allah cakap. Macam mana nak faham Allah cakap? Bacalah Quran yang difahami. Cuba tuan-tuan bayangkan, ada orang yang baca Quran 20 tahun baca surah Yasin, dia tak faham, kemudian dia kata, saya ni mendapat keredaan Allah. Kan? Kemudian dia kata, tanya, awak macam mana awak tahu awak mendapat keredaan Allah? Pasal saya baca Yasin setiap masa 20 tahun. Apa yang Allah cakap dalam surah Yasin? Entahlah, saya pun tak tahu. Rasa-rasanya orang ini mendapat redha Allah ke ataupun dia teka-teka dapat redha Allah? Tuan-tuan rasa macam mana? Cuba tak dekat ruang komen itu. Dia baca Yasin 20 tahun, tak faham. Kemudian dia kata, dia claim, saya mendapat redha Allah. Kan? Apa buktinya? Baca Yasin 20 tahun. Faham? Tak faham? So, awak ikut cakap siapa? Ikut cakap Allah. Kan? Adakah orang ini, dia betul-betul diredai ataupun sebenarnya dia teka-teka sahaja? Okey, jadi itulah program ini sebenarnya tuan-tuan, ya, kita bukannya nak apa, saya pun sama. Sayalah tu yang 20 tahun baca Quran, baca Yasin tak faham. Kan? Bila saya fikir-fikir balik, saya baca buku engineering dulu, saya baca cover to cover, kan? Baca cover to cover tu. Nak pergi exam tu baca cover to cover. Kalau tertidur ke baca, biasalah kan, ngantuk-ngantuk waktu belajar dulu tu. Kalau tu pun dia buat macam baca cover to cover je, selak-selak walaupun tak baca pun. Pasal nak pastikan cover to cover. Nak rasa puas, oh sebelum pergi exam ini mesti cover to cover. Kan? Okey, tuan-tuan pun ada pengalaman begitu kot kan. Okey, subjek-subjek yang susah atau apa sebagainya. Itu engineering yang hampir saya tak gunakan, kecuali ilmu-ilmu cara berfikir tu saya gunakanlah ya sekarang. Tapi Quran ini tuan-tuan adalah kitab yang kita memang kena tahu. Jadi soalan sebentar tadi ialah, kalau kita dapat redha Allah, kita dapat tak keampunan dan rahmat? Memang dapat. Tapi kita kena buktikan kita ni diredai ke ataupun perasan sahaja. Allah, kan? Sayalah orang tu, kan? Yang rasa perasan baca berlagu pula tu, kan? Baca surah Yasin, saya duduk Johor, kan? Memang setiap Khamis malam Jumaat baca Yasin, kan? Dan kemudian adalah kat kenduri tu ada bagi apa? Nasi ambeng, kan, yang potong 4 dalam talam tu, masuk dalam plastik, bawa ke rumah. Mak saya happy sangat bila balik. Ya, ingatkan itu dah mendapat redha Allah, tapi rupa-rupanya ya, dia macam mak lah, kan. Mak cakap, anak tak kisah pun, tak faham pun mak nak apa, kan. Lepas tu dia buat dia apa yang dia nak. Kemudian dia cakap, mak suka saya, mak redha pada saya. Apa buktinya? Yalah, saya ikut cakap mak. Apa mak cakap? Entahlah mak cakap apa. Kan. Pelik kan ada anak yang begitu? Pelik. Jadi kita tak naklah jadi hamba yang pelik. Dengan kita bermula sikit-sikit pun tak apa tuan-tuan ya, sikit-sikit kita ni hamba kan, kita ni lemah, kita doa pada Allah, bila Allah berikan pertolongan, insya-Allah ya kita boleh faham sikit demi sikit dalam program ini, juga program-program lain yang tuan-tuan hadir untuk cuba memahami apa Allah cakap. Itu je. Datang program macam ni, tak kisahlah ustaz mana pun, bukan saya je ya. Datang program mana pun kita kena ada mindset, ya Allah, saya ni hamba, banyak benda tak tahu, aku nak tahu apa yang kau nak beritahu kat aku. Itu mindset dia. Kalau ada yang kata saya datang ni sebenarnya saya nak check ni Ustaz Fazrul ni, kan. Ni betul ke tak betul? Bolehlah juga kan kalau nak check. Kalau tak betul tegurlah. Pasal saya ni memang ada benda yang saya tak tahu. Kan. Tapi kalau kita datang itu dengan mindsetnya, ya Allah, aku datang ini nak belajar, ya Allah, nak tahu apa engkau cakap. Nak fahamlah dalam bahasa-bahasa yang aku mudah faham, pasal saya ni tak belajar bahasa Arab contohnya, kan.
Kalau kita ada mindset itu tuan-tuan, insya-Allah Allah mudahkan urusan kita ke syurga nanti. Dalam hadis kan, siapa yang menuntut ilmu, okey, tariqah, siapa yang mengambil jalan menuntut ilmu, ya, sahhalallah, Allah mudahkan tariqah, jalannya ilal jannah, ya. Siapa yaltamisu, siapa yang berusaha bersungguh-sungguh mencari ilmu walaupun dah umur 50-an, 60-an, ya, duduk depan internet. Dulu saya tak suka sangat duduk depan internet nak belajar, tapi sekarang saya tetap juga. Itu tandanya tuan-tuan memang mengamalkan hadis tersebut. Walaupun tuan-tuan tahu tak tahu hadis tu lain ceritalah kan, tapi bila dah tahu ni, oh, rupanya kalau buat bersungguh-sungguh Allah akan mudahkan. Yes. Pasal dia ada kaitan dengan ayat ke-7 surah Al-Fatihah yang kita akan bincang sebentar lagi. Baik. Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya iaitu mengapa konsep ibadah. Kita nak bincang, ya. Mengapa konsep ibadah dan doa dalam surah Al-Fatihah, ibadah iyyaka na'budu dan yang keduanya apa? Iyyaka nasta'in, itu kita mohon pertolongan, doa. Dalam surah Al-Fatihah dikumpulkan bersama-sama. Satu ayat, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Biqai. Al-Biqai pun salah satu. Jadi dalam program kita ni Ustaz, tuan-tuan, ya, kita akan banyak merujuk kepada pelbagai jenis tafsir, mana yang sesempatlah tuan-tuan, saya ambil daripada buku-buku yang telah menulis ini, yang dia dah ambil memudahkan urusan, ya. Tapi kalau ada soalan tambahan kita boleh bincang. Baik. Mengapa, ya, ibadah iyyaka na'budu digabungkan dengan iyyaka nasta'in, padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Okay. Jadi Al-Biqai menjawab, digunakan kami sembah dengan huruf nun, perkara yang dilakukan bersama ni, nun, yang iyyaka na'budu tu kan, okey. Ia bermaksud solat itu didirikan secara berjemaah dan bersama-sama. Jadi satu konsep ibadah dan nasta'in itu satu, dua-dua kan. Dalam masa sama dia menggunakan perkataan jamak, plural, ya. Na'budu, nasta'in, bukannya a'budu ataupun asta'in, ya. Jadi kita tidak menggunakan singular tapi menggunakan plural. Pasal apa? Walaupun sembahyang seorang-seorang, tapi kita masih lagi guna plural. Jawapannya apa tuan-tuan? Saya soal saya jawablah kan. Saya dah buat kajian. Okay. Kalau katakan tuan-tuan nak jawab pun boleh kan. Tapi masa kita pendek, jadi saya bagi dulu soalan mana yang ada, pada nanti kita sambung dengan soalan tambahan daripada tuan-tuan. Jawapannya apa? Ada di ruang chat tu ada yang kata bahawa kita nak doakan orang lain, ya. Faris, ya, menjawab nak doakan orang lain. Kita beribadah, sembahyang seorang-seorang, sembahyang sunat kan, sembahyang sunat seorang-seorang je, tak ada berjemaah pun. Tapi bila kita baca iyyaka na'budu, ya Allah padamu ya Allah kami beribadah, itu menunjukkan kita bukan sekadar kita nak beribadah, kita nakkan orang-orang lain juga beribadah. Satu, ya. Dan padamu ya Allah kami mohon pertolongan, maksudnya apa? Kita ini mohon pertolongan daripada Allah SWT bukan untuk kita sahaja, tapi kita nak mohon pertolongan untuk orang lain yang juga beribadah. Dan puncak ibadah itu adalah solat berjemaah. Solat berjemaah. Sekarang kan susah kan, kita nak solat berjemaah di masjid. Tapi kita boleh buat sembahyang berjemaah di rumah. Kan? Di rumah. Jadi nak dapatkan ahli keluarga kita sembahyang berjemaah bukan mudah, tuan. Bukan mudah. Kecuali bila Allah membantu kita, membantu keluarga kita, ya, kita dapat bercakap, menyampaikan dan masing-masing ditundukkan menjadi hamba, barulah semuanya okey, dah ambil sembahyang, jom solat, itu boleh berlaku. Ya. Jadi kita sembahyang seorang-seorang, kita doakan untuk orang lain agar dapat beribadah. Kita sembahyang seorang-seorang, kita mohon untuk orang lain ditolong oleh Allah untuk pelbagai perkara, termasuklah ibadah. Ibadah paling puncaknya apa? Puncaknya ialah apabila ibadah itu membaca ayat ini, iaitu surah Al-Fatihah yang ada pada apa? Pada ibadah namanya solat. Jadi solat itu pun solat berjemaah. Jadi kita nampak kan bertali arus dia punya kefahaman daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan dia dipilih iyyaka a'budu tetapi iyyaka na'budu. Kita akan jadi orang yang apa?
bila kita doakan orang lain, hati kita jadi apa tuan-tuan? Nah, apa kesan kalau kita doakan orang lain? Kita marah ni pada orang lain ni, kan? Kalau saya marah pada Faris, contohlah kan. Okey. Saya marah pada Faris, tapi dalam solat saya kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jadi tuan-tuan? Saya akan jadi tenang, lembut, ya. Ada tak saya nak kutuk-kutuk Faris ataupun saya nak buat press conference saya nak marah Faris? Ada tak gitu? Saya nak buat gitu? Tak adanya kan? Ya. Saya tahu mungkin saya bercakap ya elok-elok ke. Kalau macam mana tersilap sekalipun ya, kalau sayalah orang yang baca iyyaka na'budu itu cuba untuk berbincang pasal saya dah doakan untuk dia. Saya dah doakan untuk dia. Takkanlah saya tak boleh bercakap kepada dia, kan? Cabarannya dalam sebuah keluarga bila kita tidak berdoa untuk ahli keluarga kita. Padahal skrip Allah dah siapkan. Skrip Allah dah siapkan kan? Iyyaka na'budu ya Allah, padamu ya Allah kami beribadah. Ni sebenarnya seorang-seorang ni, sebenarnya seorang-seorang tapi si anak tak bangun lagi apa sebagainya. Kita dah baca, sepatutnya kita akan jadi orang yang datang daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, penuh kasih sayang. Jadi kita pun dia tak bangun lagi. Saya kejutkan dengan penuh kasih sayang. Tak ada pula pandang, ni ahli neraka ni kalau tak bangun. Itu lain kan? Lain dia punya suasana bila kita faham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi itu yang kita boleh lihat pada ayat yang kelima surah Al-Fatihah, soalan yang tertera di atas skrin. Okey. Seterusnya ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Mengapa dalam ihdinas siratal mustaqim itu kita mohon pertolongan untuk apa? Ihdinas siratal mustaqim, iaitu mohon jalan yang lurus. Mohon hidayah jalan yang lurus. Kan itu kan? Iyyaka nasta'in. Okey, kita dah nyatakan padamu ya Allah kami mohon tolongan. Nak minta tolong apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kenapa tak cakap minta kereta ke, minta syurga ke, minta apa lagi? Minta rumah ke, minta kaya ke, minta pandai Quran ke, kan? Allah ajarkan satu je. Ihdinas siratal mustaqim. Soalan ini dijawab oleh, kita tengok siapa jawab, oleh Ibn Taymiyah. Ya. Memohon kepada petunjuk sebesar-besar hajat kepada pertolongan dan rezeki dari Allah. Ya. Maksudnya apa? Memohon petunjuk adalah keperluan yang besar dan adalah anugerah rezeki daripada Allah. Tidak boleh disamakan antara kedua-duanya kerana sekiranya diberi petunjuk, dia adalah orang yang bertakwa, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya. Dia punya ayatnya macam berbelit-belit sikit, tapi saya ceritalah tuan-tuan ya. Ceritanya apa? Bila kita minta hidayah, hidayah itu adalah setinggi-tinggi hajat seorang hamba. Setinggi-tinggi. Allah ajarkan kita. Kalau ada yang kata, saya nak minta apa ya? Nak minta syurga ke? Nak minta kereta ke? Nak minta COVID-19 pergi ke? Ataupun hidayah? Jawapannya apa? Hidayah. Ya, pasal hidayah inilah yang membawa kepada ibadah, membawa kepada takwa, dan Allah cakap dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya. Ayat yang terjemahan itulah ya, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, Allah akan beri jalan keluar, solusi kepada masalah dia. Solusi kepada masalah dia. Jadi kita perlukan apa? Kita bukan sekadar perlukan kereta, perlukan rumah. Ada orang dapat kereta tapi lepas tu pening kepala nak bayar pada waktu COVID-19 contohnya. Kadang-kadang dia dapat apa? Dia dapat rumah besar tapi rumah tu dia kena bayar pula, kan? Kena apply moratorium pula. Kan? Tetapi kalau kita minta hidayah, Allah berikan takwa, kita menuju kepada takwa, dan Allah beri jalan. Siapa yang bertakwa, Allah beri jalan keluar. Dia ada masalah keuangan, dia ada ahli keluarga yang meninggal, dia ada masalah itu, ini. Allah beri jalan keluar. Jalan keluar yang paling puncak ialah apabila sampai di akhirat, kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kesannya? Kita berjumpa balik ahli keluarga kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tuan-tuan yang ada kematian orang-orang yang disayangi, sudah pasti tuan-tuan ada rasa itu. Kan? Rindu kan, kita dah jumpa, dah elok dah ni, tapi dah lama tak jumpa. Sekali dengar alamak, kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau pergi, tak sempat, tak dapat saya nak ziarah, nak menyembahyangkannya di depan, tak dapat. Tetapi dengan kita doa, ya, kita doa keampunan dan rahmat Allah, harapnya dia diampunkan dosa, harapnya dia mendapat status takwa, kita pun takwa, maka kita akan bertemu di mana? Di syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya. Jadi itu adalah mengapa memohon kepada hidayah itu adalah perkara yang penting. Baik. Seterusnya, kita bincang tentang ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, berilah hidayah pada kami jalan yang lurus. Okey, so apa maksud jalan? Jalan pula ya. Kita nak bincang jalan, sirat. Mengapa kita nak bincang? Mengapa nak minta tunjuk jalan yang lurus? Pasal ini dijawab oleh Ibnu Qayyim, ya. Apa hubungan di antara kesungguhan seorang hamba di jalan yang lurus di dunia dan di akhirat nanti? Ya. Itu sebabnya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan mustaqim, lurus dan juga istiqamah. Lurus dan juga istiqamah. Konsisten. Mengapa? Ya, kita minta di dunia ini, kita minta jalan yang lurus. Kata Ibnu Qayyim, kadar sepasang kaki seorang hamba di atas jalan ini yang mana ia memerlukan kerja keras dan rasa letih dan penat beribadah kepada Allah. Tuan-tuan baca tu macam tak berapa faham sangat maksudnya kan. Okey, saya terus jelah bawa dia punya isinya, iaitu apa? Kalau tuan-tuan berada di atas jalan lurus ini, tuan-tuan kena gunakan kekuatan, kudrat masing-masing untuk berada di atas jalan itu. Tuan-tuan nak berada di atas jalan lurus, tuan-tuan kena baca Quran. Tuan-tuan kan kena guna tenaga. Kena gunakan dua kaki tu, maksudnya kekuatan, ya, dengan izin Allah SWT, gunakan segala kekuatan yang Allah masih pinjamkan untuk berada di atas jalan ini. Kalau tuan-tuan makin lagi berpenat, ini yang istilahnya bekerja keras, rasa letih, berpenat, beribadah kepada Allah, maksudnya itu adalah tanda bahawa seorang itu berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat nanti siratnya akan membawa terus ke syurga Allah SWT. Tapi kalau duduk je, boleh duduk. Sekarang pun tuan-tuan duduk, saya pun duduk kan. Tapi kalau relax je, tak ada buat apa-apa, relax je lah. Kan? Tak payahlah buat apa-apa. Tak payahlah nak belajar-belajar lagi ni. Tunggu je lah saat akhir. Kalau begitu, dia nak mudah-mudah sahaja, maka orang ini tidak bersungguh-sungguh di atas sirat, di atas jalan yang lurus, khawatir dia akan terpelanting daripada jalan yang lurus. Bila terpelanting itulah, kalau kita tengok ya, di akhirat nanti ada orang sepantas kilat di atas sirat, ada yang berjalan seperti pergerakan kelopak mata, maka lihatlah perjalanan seorang hamba di atas jalan ini ibarat mendapat balasan dengan sama rata dan adil. Kan, tuan-tuan, bila ada je kelas tak ada pun, terus daftar, terus pergi, kan. Ada orang macam berjalan di atas kelopak mata. Tuan-tuan tahu berjalan atas kelopak mata? Bukannya berjalan di atas kaki, berjalan di atas kelopak mata dia, kan. Kelopak mata ni kat atas, dia kena turunkan kelopak mata tu di atas lantai dan jalan. Cuba bayangkanlah berjalan atas kelopak mata, slow yang amat. Kan. Bab-bab yang nak buat baik ni lambat betul. Tolong infak macam tahu apa ya, bukan ada satu makhluk tu kan, macam chimpanzee sikit tu, apa nama tu, dia memang slow je kan, slow je. Tapi kalau buat benda yang bukan di atas sirat ini, contohnya tengok TV ke, tengok movie ke, cepat je kan. Bukanlah salah tengok TV, boleh tuan-tuan ya. Sekarang ni pun ada My Quran Time, okeylah tu kan. Dia cepat ya. Kalau orang tu cepat sepantas kilat, tak adalah sepantas kilat tapi cepat, dia bersegera fastabiqul khairat ataupun wasari'u ila maghfirah, dia cepat buat perkara-perkara baik macam tuan-tuan lah kan. Padahal petang-petang ni, petang Ahad tu kan, nak ikut program gini tapi cepat. Maksudnya apa? Ada kadar seperti di akhirat nanti jalannya di atas sirat. Ya, itu sebabnya kalau ada orang minta pertolongan derma ke, yang cepat pop bagi. Baca Quran pop bagi. Jom solat, jom dah muncul dah. Ya, semua tempat baik kita muncul cepat, itu petanda bahawa kita ni menjejak Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar dan juga ya. Jadi itu. Ada yang cakap sloth ya. Yazim cakap macam sloth. Okey. Sloth tu apa bahasa Melayunya? Okey, sloth ya. Yang lembab itu tak mendapat hidayah ke ustaz? Ya, yang lembab itu tak mendapat hidayah. Adakah dia tak dapat hidayah? Hidayah ini perlu diusahakan tuan-tuan ya. Kita kena ingat ya. May yahdillahi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu ya, siapa yang dapat hidayah, Allah tak ada siapa boleh sesatkan. Siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat hidayah. Tapi siapa yang pilih dapat hidayah? Allah yang pilih. Tetapi kita kena ingat ya, itu ilmu Allah. Macam mana kita nak dapat range orang yang dipilih oleh Allah? Dia ada range ya. Range orang yang dapat hidayah Allah ialah orang yang berusaha mendekati Allah. Sebabnya dalam Quran ada kan,
Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, Allah akan ingat kamu. Maksudnya siapa mula dulu? Kita dulu mula. Ya. Kalau dalam surah Saf tu, falamma zaghu azaghallah. Kerana mereka itu berpaling, maka Allah palingkan mereka. Yang mulakan siapa dulu? Kita mula dulu. Kita mula dulu. Kalau kita dalam hati, tuan-tuan sekarang berdoa, ya Allah, aku nak jadi orang yang sentiasa engkau bagi hidayah. Yang engkau selalu beri pencerahan daripada Quran. Cara aku membuat keputusan dengan Quran. Tuan-tuan cakap je dalam hati, itu doa tu. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia punya kesannya. Maka apa jadi? Kerana tuan-tuan ada keinginan itu, doa pada Allah, kemudian bila ada saja iklan apa-apa, belajar Quran, terus tuan-tuan cari, maka insya-Allah itulah orang yang akan dimudahkan hidayah untuknya. Ya. Bukannya yang kata kalau Allah nak bagi hidayah, kalau Allah tak nak bagi hidayah nak buat macam mana? Kan? Itu kefahaman yang salah tentang bagaimana nak mendapatkan hidayah. Ya. Jadi kalau ada yang kata, tapi orang tu dia macam dah nak mencari hidayah tapi tak dapat hidayah. Itu orang lain. Kadang-kadang di luarnya kita nampak dia tak dapat hidayah, tetapi Allah boleh bagi macam-macam, tuan-tuan. Allah boleh bagi macam-macam. Saya ada je jumpa, kalau kita dengar pun cerita Ustaz Farid Rabi, Dr. Farid Rabi dalam My Quran Time kan, yang mak ke atau ayah dia beberapa hari sahaja lepas tu meninggal. Kan? Selama-lamanya dalam agama Hindu, kemudian dapat hidayah, beberapa hari je masuk Islam, meninggal. Kan? Jadi kita tak akan menghukum orang lain, yang menilai orang lain, tapi kita buat persediaan untuk diri kita, iaitu hidayah perlu diusahakan. Ya, kemudian insya-Allah Allah akan mudahkan. Itu sebabnya surah Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi itu Allah cakap, kalau tuan-tuan ada Quran, buka muka surat berapa ya? 13. Ya. Nahnu naqussu, muka surat 294. Muka surat 294 ayat yang ke-13. Iaitu nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Pemuda itu, innahum fityatun, mereka itu pemuda beriman. Ya, amanu itu maksudnya dia beriman walaupun sedikit dengan Tuhan, maka Allah kami tambahkan hidayah kepada mereka. Jadi kalau ada yang soalan tentang hidayah ni macam mana, kita kena beriman. Kita beriman walaupun sedikit, kita percaya, ya Allah, aku ni perlukan hidayahmu, ya Allah. Aku ni sebenarnya lemah, ya Allah. Aku perlukan bantuanmu, ya Allah. Kalau kita mula percaya pada Allah, beriman, pada ayat 13 ini, Allah kata apa? Kami akan tambahkan hidayah kepada mereka. Itu formulanya. Ya. Kita beriman, kita percaya, Allah tambah hidayah, kemudian ayat yang ke-14 itu Allah teguhkan lagi. Kadang-kadang kita dapat hidayah ni tak kuat. Kan? Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, tapi lepas tu Allah boleh teguhkan pendirian kita, insya-Allah. Baik. Kita bergerak kepada, ada soalan lain? Rasa tak ada soalan dah. Dah habis dah soalan. Soalan yang daripada saya lah. Ya. Jadi tuan-tuan, terima kasih kepada semua yang ada pada hari ini. Jadi saya tutup dulu slide. Okey. Mungkin ada yang nak bertanya soalan, saya cuba baca daripada Facebook pula. Tadi saya baca daripada Zoom, saya baca kat Facebook. Ataupun saya baca dekat StreamYard lah ya. Kalau ada soalan, mungkin Rizal boleh upkan. Oh, suara tak ada Di Facebook tak ada suara. Okey, sekejap ya. Sekejap, saya kena check dulu. Oh, saya perasan suara tak ada ni. Oh, dah ada dah. Okey. Lambat sikit saya membacanya. Okey. Baik. Kita tengok awal tadi tak ada suara, tapi sekarang dah ada dah. Okey. Baik. Kita kembali semula ke soalan-soalannya. Okey, soalan Faris. Apa beza sirat dan tariq? Menarik ni ya. Kita ada tariq, kita ada sabil, kita ada sirat. Tiga istilah dalam Al-Quran ya, untuk kita faham. Sirat ini jalan besar, highway. Ya. Di atas highway itu ada banyak lane, itu sabil. Ya, subul ya. Subul tu plural, sabil itu
sabil itu adalah mufrad ataupun singular. Okey. Kemudian bila kita keluar highway, ada jalan-jalan kecil kan. Jalan-jalan kecil, kadang-kadang kita exit, kita ada jalan kecil itu lorong. Itu namanya tariq. Ya. Jadi tariq ini dia adalah jalan-jalan kecil dan kalau kita letak highway itu mungkinlah jalan-jalan yang banyak atas highway itu adalah sabil, tapi di tengah-tengah tu adalah kita keluar kejap nak pergi cari minyak, kita ikut jalan tapi akhirnya masuk highway balik semula. Asalkan di atas jalan yang menuju kepada destinasi, itu namanya adalah tariq, ya. Jadi secara ringkas itu untuk kita bezakan istilah sabil dan juga tariq tersebut. Poinnya apa? Poinnya ialah ada banyak sabil tapi sirat ini hanyalah siratal mustaqim, satu sahaja. Ya. Contohnya kalau kita bercakap tentang ada orang yang dia dapat hidayah melalui dengar tadabbur, kan? Majlis ilmu. Ada orang yang dia dengar tadabbur ini bukan dengan datang majlis begini, dia dengar dekat YouTube, itu sabil dia. Ada orang yang dia dengar melalui training dekat tempat dia, itu jalan dia dapat tadabbur, ya. Maka itu adalah pelbagai cara, tetapi dia masih lagi di atas sirat. Dia masih lagi di atas sirat yang sama, asalkan ajarannya betul lah, kan. Dan kemudian tariq ini adalah jalan praktikal dia, ya, untuk dia mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran, ya. Contohnya kalau dia nak tariq membelajar tadabbur ini, ada yang guna kaedah terus kena belajar bahasa Arab. Ya, kalau dalam program kita ni kita guna kaedah soalan contohnya, ya. Jadi ada pelbagai jalan-jalan, tapi jalan itu masih lagi menuju kepada main ni apa? Tadabbur untuk kita tetap kekal di atas jalan yang lurus. Okey, jadi itu sedikit saya harap membantu. Okey, soalannya, orang yang jauh dari ajaran Allah, bagaimana nak dapat hidayah Allah? Adakah kita boleh mendoakan untuk dia mendapat hidayah? Ya, sudah tentu kita perlu berdoa untuk orang-orang yang jauh daripada hidayah Allah, didekatkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua orang dalam dunia ni adalah hamba kepada Allah, kan? Cuma ada orang yang tidak iyyaka, dia na'budu tapi na'budu kepada duit. Dia beribadah pada duit, bukan pada Allah SWT. Jadi kita kena doakan manusia di seluruh dunia ini beribadah kepada siapa? Kepada iyyaka, pada Allah. Wa iyyaka nasta'in, padamu ya Allah kami mohon pertolongan, mohon agar diberikan hidayah. Jadi sebenarnya ihdinas siratal mustaqim bukan tunjukkanlah saya, tunjukkanlah kami. Jadi kita kena mohon hidayah daripada Allah agar diberikan kepada ahli keluarga kita, kepada rakan kita, agar mereka juga, ya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itu harapnya perkara penting untuk kita ambil tindakan. Kita kena doa banyak-banyak, ya. Lepas kita baca Fatihah ini dalam solat kita kena doa untuk ahli keluarga, orang-orang yang terdekat dengan kita, apatah lagi dengan orang-orang yang jauh, ya. Kerana itulah spirit daripada surah Al-Fatihah yang kita bincangkan sebentar tadi. Baik. Muhammad Faris cakap sabil setiap orang berbeza tapi menuju sirat yang sama. Betul. Ya, jalan kita buat amal, buat pahala berbeza-beza. Ada di kalangan tuan-tuan baca satu hari satu juzuk. Saya sebenarnya tak dapat sampai satu juzuk baca satu hari, kan? Tapi saya bahagian tadabbur pula. Tuan-tuan sebahagiannya kalau saya tanya boleh tak cuba belajar tadabbur 2-3 jam sendiri-sendiri baca tafsir contohnya, kan? Ada sebahagian kata boleh. Ada yang kata tak ada, kalau saya baca tafsir terus tertidur. Saya pun dulu macam tu juga, kan? Jadi masing-masing ada jalan masing-masing. Yang penting kita jaga perkara yang wajib dan kita jauhi perkara yang haram, dan kita cuba untuk buat sebaik mungkin, sebanyak mungkin sabilillah, jalan Allah ini, ya. Dan kita doa Allah bukakan lagi, ya. Tapi berbeza-beza, ya. Kalau sama dia semua jadi pentadabbur, jam juga tuan-tuan sekalian. Kan? Kalau semua orang jadi doktor, dia pun jam juga. Jadi ada orang beramal buat pahala jadi frontliners. Ada orang jadi buat pahala duduk kat rumah ikut SOP lockdown contohnya, kan. Kalau macam saya ni selalu je setiap hari, hampir setiap hari pergi ke TV Al-Hijrah contohnya. Jadi masing-masing cara masing-masing, yang penting ikut panduan daripada Al-Quran. Baik. Kita teruskan. Assalamualaikum Ustaz, boleh jelaskan sikit tentang bentuk kekuatan yang perlu kita jaga keluarkan untuk kita tetap berada di atas jalan yang lurus? Bentuk kekuatan yang perlu kita jaga. Apa maksud bentuk kekuatan, ya?
Siapa yang bertanya ni boleh tak jelaskan balik? Dia tak faham pula soalan ni. Maiza ada? Tak ada. Kalau ada nanti boleh bersuara ataupun angkat tangan ya. Okey, ni kita tengok soalan seterusnya. Kenapa kita abdikan diri dulu baru minta pertolongan daripada Allah, tidak sebaliknya? Soalan bagus. Soalan ayat nombor 5 ya. Mengapa kita abdikan dulu? Kita cakap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Baik. Sebenarnya tuan-tuan, dia ada banyak perbincangan tentang perkara ini ya. Tujuan utama kita diciptakan adalah untuk kita hidup di dunia ini ke ataupun untuk kita menjadi hamba. Kan? Jawapannya ialah kita diciptakan untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah sebenarnya dalam surah Fatihah ni nama beri jawapan bahawa tujuan kita ini diberikan macam-macam oleh Ar-Rahman Ar-Rahim adalah untuk pergi ke Malik Yaumiddin, ke akhirat, dan di dunia ini kita kena jadi apa? Jadi hamba. Jadi hamba, beribadah pada Allah. Ya, beribadah tu luas ya. Jadi doktor, jadi engineer, jadi suri rumah, jadi accountant, jadi anak, jadi ayah, jadi mak, semuanya boleh jadi hamba yang beribadah. Dan untuk kita beribadah itu, kita perlukan pertolongan daripada Allah untuk bantu kita jadi hamba, akhirnya kita mendapat jalan yang lurus sehingga bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT. Itu. Ya, bukan terbalik. Kalau terbalik, kita kata, ya Allah, aku perlukan pertolongan. Pertolongan nak buat apa? Ya, kita mungkin akan kata pertolongan nak beli kereta, nak beli rumah, nak jadi kaya, nak itu, ini, apa sebagainya. Tetapi orang yang makin kaya, makin popular, kadang-kadang dia makin tidak menjadi hamba ada. Kan? Yang makin popular, makin kaya, makin berkuasa, makin lupa diri siapa? Firaun. Jadi kalau terbalik itu, kita terlupa tujuan kita mohon pertolongan itu untuk apa. Kan? Pasal Allah bagi je. Allah boleh bagi pada iblis, Allah boleh bagi pada siapa saja minta, kan? Firaun minta Allah bagi. Kan? Kalau tidak, tak adanya dia kayanya, kan? Qarun minta Allah bagi. Tetapi dia bukan iyyaka na'budu dahulu. Dia iyyaka nasta'in. Itu je. Iyyaka na'budu tu dia tak fikir pun. Kalau dia fikirlah iyyaka na'budu tu, tak adanya dia mengaku jadi Tuhan, kan? Dia akan puji Tuhan. Itu yang kita diajarkan. Kita baca Fatihah ini adalah untuk kita tak nak jadi Firaun. Ya, Allahu a'lam. Baik, banyak soalan ni ya. Kita tengok, kita ada masa 5 minit lagi. Macam mana orang yang membuat amal soleh tapi masih buat kemungkaran? Bagaimana tu Ustaz? Okey. Orang yang buat amal soleh tapi masih buat kemungkaran, kita boleh tengok salah satunya dalam surah An-Nisa berkaitan dengan tentang solat, ya. Tentang solat. Sebenarnya solat ini dia bukan sekadar dia, pasal solat ini tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah fahsya' wal munkar, ya. Saya cuba bawa ayatnya, surah An-Nisa, sekejap ya, saya cuba bawakan untuk tuan-tuan dapat ayatnya secara spesifik. Sekejap ya, saya cari sekejap. Sekejap ya, saya cuba cari. Okey. Ayat surah Al-Ankabut, ya. Ayat yang ke-45. Muka surat yang ke surah 29 ayat 45 ya. Muka surat 401. 401. Bawah sekali ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tilawahlah, bacalah Al-Quran, apa yang diwahyukan padamu daripada kitab, dan dirikan solat. Sesungguhnya solat itu mencegah fahsya' wal munkar. Ya. Jadi apa pelajaran kita? Pelajarannya ialah Quran dan juga solat ini kena gabung.
kena gabung. Orang solat tapi tak baca Quran tak jadi, orang baca Quran tak solat tak jadi juga. Untuk mencegah fahsyak wal munkar. Jadi kalau berlaku lagi fahsyak wal munkar dalam kehidupan orang yang bersolat, ada kemungkinan dia tidak tilawah Al-Quran. Apa maksud tilawah Al-Quran? Tilawah Al-Quran ini kita baca diikuti dengan faham dan diikuti dengan amal. Jadi bila seseorang itu dia tilawah Al-Quran dan solat dengan berkualiti, tidak mungkin dia akan terlibat dengan fahsyak wal munkar. Kalau dia terlibat pun, dia akan cepat-cepat istighfar dan dia kembali balik untuk bersihkan diri dia. Pasal apa? Tidak mungkin orang tilawah Al-Quran, tilawah kita kena ingat ya, bukan sekadar baca, tapi diikuti dengan faham dan juga mengamalkannya. Dan macam mana dia nak beramal? Sudah tentunya kerana dia faham dengan bukan sekadar teori tetapi mengamalkannya. Dan menariknya Quran ini dia tak macam buku biasa. Bila kita baca banyak, ya, kita cuba tadabbur dia, dia akan bersihkan hati kita sedikit demi sedikit, buihnya akan dikeluarkan. Zabad, ya, zabad sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd. Allah akan keluarkan buih yang tak bagus daripada hati kita, akhirnya hati kita akan jadi bersih. Ya, jadi kalau kita tengok masih lagi terlibat dengan perkara fahsyak wal munkar, kena cek Qurannya ataupun solatnya. Ya, kadang-kadang ada orang solat dia tidak faham ataupun tidak berjemaah ataupun tidak khusyuk dalam solatnya, ya. Tapi most of the time banyak isu yang berlaku sekarang ini ialah ramai orang yang tidak tilawah Quran. Dia baca Quran, ya, tapi dia tidak tilawah, ya, iaitu ikuti dengan cuba memahami dan cuba mengamalkan. Ya. Bila mengamalkan tu, of course lah, kalau dia terlibat dengan perkara tersebut, maksudnya dia tidak betul-betul mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dia mungkin baru baca satu ayat, satu page, kan? Padahal kita kena baca Quran ini daripada cover to cover, ya. Tapi kita mohon Allah mudahkan kita untuk kita baca semua, kita faham semua dan juga kita amalkan semua bertahap-tahap, insya-Allah. Baik. Jadi kita ada 4 minit lagi, ya. Kita ada soalan lagi tak? Kita tengok dekat Facebook kejap apa yang ada. Sekejap, ya. Ada dekat Facebook. Okey. Macam mana nak tahu amalan kita diterima Allah? Mak Lang Nur tanya, macam mana nak tahu amalan kita diterima Allah? Macam mana ya? Salah satu tanda amalan kita diterima Allah ialah kita akan beramal lagi dan beramal lagi dan beramal lagi. Itu tandanya amalan kita diterima Allah. Maksudnya apa? Bila kita ini diberikan peluang untuk berbuat kebaikan, anugerah selepas itu ialah hidayah untuk buat kebaikan. Itu sebabnya mengapa Allah ajar, simple ya, surah Fatihah ni mantap. Okey. Pasal apa? Pasal diajarkan untuk minta hidayah. Mintalah yang paling tinggi, nanti dapatlah semua yang rendah. Jadi kalau kita rasa macam ya Allah, kau terima ke amalan aku? Minta hidayah. Itu bila Mak Lang tanya tadi, macam mana nak tahu amalan kita diterima? Itu kita dah minta hidayah. Kita minta, ya Allah, kau terima ke hidayah? Kalau kita tanya je begitu, maksudnya kita ini sudah bimbang dengan kualiti amalan kita, maka Allah akan pimpin lagi. Allah akan pimpin lagi. Kerana kita mengaku, ya Allah, aku ini hamba, ya Allah. Aku ni nak beribadah padamu dan aku perlukan pertolongan. Tolong, ya Allah, beri hidayah pada aku nak tahu amalan aku diterima ke tidak. Maka Allah pimpin dan kita berbuat lebih banyak kebaikan selepas itu. Tapi kalau katakanlah kita baca Quran tadabbur, lepas tu kita nak gebang kan, gebang. Kita nak kata, saya ikut tadabbur, kan. Lepas tu minggu depan tak ikut dah. Dah rasa buat banyak amalan, dah rasa banyak dah soleh lah ni, kan. Tengok orang lain, apalah tak pergi program tadabbur. Awak tahu tak, kalau tak tadabbur, tak berkat, kita pergi condemn orang lain. Kalau kita buat perkara-perkara yang menjauhkan diri daripada Allah, itu tanda amalan kita itu tidak makbul dan mabrur. Ya. Itu sebabnya kalau kita buat baik, selepas itu kita nak buat baik lagi, itu tandanya Allah terima. Pasal Allah pimpin kita. Ya, itu salah satu daripada petanda yang kita boleh lihat daripada surah Al-Fatihah sebentar tadi. Baik, kita tengok pada soalan seterusnya. Kalau ada di online, mungkin Riza boleh upkan, nanti saya baca. Saya switch antara Facebook dan juga Zoom ya. Kalau ada komen-komen tu tak apalah, saya okey, ada pertanyaan Masita Muhammad ya. Saya highlightkan, apa beza di antara taufik dan hidayah?
taufiq dan hidayah. Istilah ni memang adalah dalam Quran ya. Kita mohon hidayah daripada Allah ya untuk kita dapat pencerahan. Pencerahan. Buat ke tak buat, tak semestinya kita buat lagi. Itu sebabnya mengapa kita ketika tak tahu kita minta hidayah, Allah bagi tahu. Kan? Ya Allah, saya ni tak tahu tadabbur. Allah bagi tahu, oh tadabbur, ada orang buat program tadabbur Quran. Dapat hidayah kan? Dapat hidayah. Tapi kita minta tak hidayah lepas tu lagi? Minta lagi, ketika solat kita minta hidayah lagi. Pasal apa? Lepas itu, hidayah itu diperlukan untuk kita tengok iklan nak pergi. Nak pergi tu, oh dekat Facebook, dekat YouTube, dekat Zoom. Itu pun perlu hidayah. Pasal kalau kita tak tahu nak pergi ke mana, kan? Kita pun cari-cari, akhirnya habis juga tak pergi program. Dah datang program, dah faham sedikit Fatihah ini. Lepas tu perlu hidayah? Perlu hidayah. Untuk apa? Untuk kita beramal pula apa yang kita faham ini masuk dalam solat kita. Perlu lebih hidayah lagi? Perlu. Lepas tu kita nak amalkan lepas solat kita. Perlu hidayah lagi? Perlu untuk kita istiqamah beramal dengan apa yang kita faham. Perlu hidayah lagi? Perlu. Bila sampai akhirat nanti, bila dah meninggal, kita berjumpa Allah, Allah pimpin sampai ke syurga. Itu hidayah tahap 4 menurut Al-Asfahani. Ya? Baik. Jadi, apa maksud taufik kok? Taufik ini adalah sesuatu yang sejajar dengan apa yang Allah inginkan. Ya, wama taufiqi illa billah. Dalam surah apa tu ya? Kita dah belajar dalam Quran time tu. Surah bukan Al-A'raf. Wama taufiqi illa billah ni surah Hud. Surah Hud. Okey, surah Hud. Baik. Apa maksud wama taufiqi illa billah? Tidak adalah taufik, kejayaan kecuali dengan izin Allah SWT. Jadi bila kita dapat hidayah yang menyebabkan kita berjaya datang program ini, berjaya pula kita beramal, berjaya pula kita istiqamah, berjaya masuk syurga, itu namanya taufik. Itu namanya taufik. Ya. Jadi bila kita dapat hidayah, kita perlukan hidayah bertingkat-tingkat. Ya. Berjaya tak berjaya setiap tahap hidayah itu bergantung kepada taufik Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Bila Allah beri kepada kita tuan-tuan taufik, maka insya-Allah kita berjaya. Tapi dalam perjalanan nak berjaya itu kita perlukan apa? Namanya hidayah. Boleh ya? Kita faham kan? Dia macam hidayah ni macam cahaya lah kan. Turn left, turn right kan. Itu kita punya hidayah lah daripada Waze kan. Panduan. Tapi bila kita dapat taufik itu, sampai checkpoint nombor 1, sampai checkpoint nombor 2, sampai rumah mak kita. Kan? Itu kita punya taufik. Allah izinkan, Allah beri kejayaan untuk sampai pada checkpoint sehingga menuju ke akhir nanti ialah kejayaan di akhirat nanti insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada semua. Kita selesai 6.45. Saya ucapkan terima kasih kepada semua 425 orang di online dan juga di Zoom sebanyak berapa ya? 200 orang ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua dan 423 ya di online. Saya ucapkan terima kasih, harapnya memahami, tuan-tuan dah dapat dah soalan dan jawapan, dan insya-Allah pada sesi akan datang minggu depan kita akan tengok pada halaman nombor 2. Format kita gunakan apa? Soal jawab. Dia taklah macam Quran time ya. Quran time itu kita terus sahaja, tak sempat nak bagi soal jawab. Pasal ini soalan dan jawapan terpilih ya, dan kita doakan ia menambahkan kefahaman kita bagi setiap halaman ataupun setiap setengah halaman. Jadi kalau katakan setengah halaman 2 minggu, kita perlukan untuk satu halaman. Kalau kita guna kaedah itu, saya dah kira sekitar 24 tahun kita selesai. Ya. Tapi tak, kita taklah sepanjang itu. Kita doa 3 bulan pertama ni kita cuba dulu. Ya. Kita doakan tuan-tuan dapat manfaat. Lepas tu kita pilihlah sama ada kita perlu teruskan ke, kita berhenti sebentar rehat dulu ke. Macam semester lah. Ya. Macam semester tu. Ada semester pertama, kedua. Jadi moga-moga hari ini tuan-tuan dapat sesuatu. Tolong tuliskan apa yang tuan-tuan dapat daripada program hari ini. Tolong letakkan di ruang komen tersebut ya, untuk sama-sama kita sama-sama manfaatkan. Okey, apa yang tuan-tuan dapat? Okey, tak apa, ataupun nanti di ruang di Telegram. Tuan-tuan tulis komen di Telegram lah ya. Kat sini nanti mungkin kita tak dapat capture. Kita type di Telegram. Bagi siapa-siapa yang tak masuk lagi Telegram untuk update dan nota ya, nanti boleh dapatkan di Telegram nanti insya-Allah. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Saya serahkan kembali kepada Datin Hana. Silakan.